197 Minhajul Abidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin, para pencinta majlis ilmu, para pencinta ibadah, para pencinta akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menghidupkan kita sehingga ke saat ini, serta dikekalkan lagi kita semua berada di dalam nikmat iman, nikmat Islam, dan diberi nikmat taufik oleh Allah, pertolongan, digerakkan hati kita serta anggota kita melangkah dan singgah ke dalam majlis ilmu yang mana pada hakikatnya semua ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih kita semua untuk diberikan kebaikan, diberikan kebajikan, diberikan petunjuk, diberikan maghfirah, diberikan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti senantiasa di dalam kesihatan, keafiatan yang sempurna zahir dan batin, rohani dan jasmani, mudah-mudahan dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Minhajul Abidin. Muka surat 197. Ada tak edisi lain? Edisi lain besar oh? 211. Edisi lain, cetakan lain 211. Kitab saya 197. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين.
Sebelum ni kata musannif rahimahullah ta'ala, hendaklah kamu peliharakan, hendaklah kamu hamba-hamba Allah yang melakukan ibadat. Hendaklah kamu sebelum ni kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah kamu, wajiblah kamu, maknanya mana-mana mereka yang melakukan ibadat, peliharakan segala anggota ini yang keempat. Mana-mana orang yang nak beribadat, mana-mana hamba-hamba Allah yang nak melakukan ibadat, nak membuat apa yang diperintah oleh Allah, nak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, nak melakukan amalan sunat, nak melakukan amalan yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, yang makruh, zahir batin. Hendaklah kamu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, peliharakan segala anggota yang empat ni. Pertamanya mata kita, kena jaga mata kita, kena pantau mata kita, kena pelihara mata kita, dengan makna menjaga mata kita daripada melihat perkara yang sia-sia, lebih-lebih lagi yang haram. Kerana apa yang dilihatkan oleh mata akan dibawa ke hati. Apabila mata kita suka melihat kelebihan-kelebihan dunia, kekayaan, pangkat, harta dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada hati kita, risau, bimbang, memikirkan tentang kelebihan-kelebihan dunia yang dilihat oleh mata hati. Jadi apabila hati kita telah mula risau, sibuk memikirkan tentang kemewahan, keduniaan, harta benda, pangkat jawatan, kemuliaan yang bangsa dunia tadi, dengan sendiri jauh hati kita untuk memikirkan tentang ibadat, tentang akhirat. Jadi kena kawal mata kita, jangan suka tengok perkara-perkara yang mulia-mulia di atas dunia. Jangan suka tengok kemuliaan dunia, jangan. Pantau maknanya, pantau. Sebab apa yang dilihat oleh mata akan difikirkan oleh hati. Bila hati kita tidak ada memikirkan tentang ibadat, dengan sendiri anggota kita pun akan meninggalkan ibadat. Apa yang dilakukan oleh hati, semua apa yang dilakukan oleh anggota terpulang kepada apa yang dibimbangkan oleh hati. Contohnya macam antum semua, kalian semua sekarang ni sanggup mengorbankan masa sedangkan waktu siangnya sudah sibuk berusaha mencari rezeki, tubuh badannya penat, letih, mengantuk dan sebagainya, tetapi sanggup hadir di dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana hati kita memikirkan tentang ibadat, iaitu menuntut ilmu. Jadi kita ni hakikatnya dibawa oleh hati kita. Hati kita, kalau hati kita memikirkan tentang ilmu, tentang ibadat, tentang solat, nak pergi surau masjid, maka dia akan bawa tubuh badan kita. Itulah. Kemudian yang keduanya, itu di antara pantang larang lah, di antara pantang larang yang mana-mana hamba Allah mesti tahu, mesti berhati-hati, mesti beringat. Yang pertama, kena jaga mata daripada melihat kemewahan-kemewahan dunia. Yang kedua, lidah. Yang kedua, lidah. Jangan bersibuk, berbimbang, bertutur dengan perkara yang sia-sia, apatah lagi yang haram. Kerana lidah ini boleh membinasakan amal ibadat yang telah kita buat berpuluh tahun. Amal ibadat yang kita buat berpuluh tahun boleh binasa asbab lidah yang bercakap. Maka kalau kita tak pantau perkataan kita, tidak berpantang dalam tutur kata kita ataupun dalam penulisan kita, yang mana sekarang ni jari kita menggantikan lidah untuk menyampaikan maklumat-maklumat, mesej-mesej yang tertentu, yang mana apabila manusia membaca perkataan-perkataan yang kita tuliskan, mereka faham apa yang kita nak sampaikan. Samalah dengan lidah. Jadi waspada, hati-hati dengan lidah kita, jangan berkata perkara yang sia-sia.
Lebih baik kita menggantikan perkataan yang sia-sia itu dengan perkataan yang memberi manfaat akhirat. Dulu musannaf dah ajar kita, daripada nak cakap benda sia-sia, baik kita bersolawat, baik kita gantikan perkataan yang sia-sia itu dengan ilmu, dengan nasihat, dengan beristighfar dan sebagainya, supaya perkataan kita menjadi asbab bertambahnya kebajikan diri. Kemudian selain daripada itu, di antara anggota lain yang mesti hamba-hamba Allah yang nak beribadat jaga adalah perut. Jangan dimasukkan perut kita dengan makanan yang syubhah, lebih-lebih lagi makanan yang haram. Kerana makanan yang syubhah ataupun haram boleh memberi kesan buruk kepada kebersihan hati, akan menjadi asbab hati kita kotor, hati kita keras, hati kita mati dengan sebab makanan-makanan yang syubhah ataupun yang haram. Ataupun boleh menjadi sebab kita tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang di dalam perutnya ada makanan yang haram, makanan haram dengan makna diri makanan itu haram, contohnya daging anjing, babi contohnya, ataupun arak contohnya, itu makanan minuman yang haram. Ataupun makanannya halal tetapi sumber duit yang diperolehi tadi daripada cara yang haram, sama. Jadi selama mana ada makanan yang haram dalam tubuh badan kita, kita akan ditegah daripada mendapat petunjuk, taufik daripada Allah, dapat petunjuk. Jadi bila tak dapat petunjuk, bagaimana kita nak melakukan ibadat kalau tidak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah, bahkan taufik daripada Allah? Maka kena jaga makan minum kita, jaga makan minum kita. Yang ketiga, perut kita tadi, jaga perut kita. Jangan, satu lagi, jangan makan, jangan tamak haloba dengan makanan meskipun makanan yang halal. Meskipun makanan yang halal, jangan bersangatan kenyang. Jangan makan bersangatan kenyang. Kerana dia boleh memberi kesan juga pada hati, iaitu kata ulama, di antara kesan daripada banyak makan makanan yang halal ni mengkeraskan hati. Boleh mengkeraskan hati walaupun makanan halal, tapi bila makan lebih daripada qadar yang sepatutnya boleh menjadi asbab keras hati. Apa akibat bila keras hati? Tak suka terima nasihat, tak boleh terima teguran. Bila diri kita tak boleh terima nasihat, teguran, kita tak akan berubah menjadi yang lebih baik. Tak boleh terima nasihat. Sebab apa? Hati kita. Sebab tu hadirin hadirat, para muhibbin sekalian, setiap perkataan nasihat-nasihat, suruhan daripada Allah, tegahan daripada Allah, itu semuanya ditujukan pada hati. Sebenarnya nak ditujukan pada hati. Sekarang ni saya cakap, saya menceritakan atau saya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh ulama dalam kitab. Saya menyampaikan, sebenarnya nak ditujukan pada mana? Pada telinga ke? Pada mata ke? Dah, pada hati kita. Cuma telinga tadi sebagai alatnya yang nak menyampaikan perkataan tu ke dalam hati. Jadi kalau hati kita kotor, hati kita keras, dia akan melantun, dia tak masuk, dia tidak akan diserap oleh hati tadi tu, kerana hati kita bermasalah. Kerana hati kita bermasalah. Kemudian apa lagi? Makan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan daripada Sahlun rahimahullahu ta'ala, bahawasanya ia Sahlun berkata, perhimpunan segala kebajikan itu perhimpunan segala kebajikan itu di dalam beberapa perkara ini, dan dengan beberapa perkara yang berhimpun tadi, jadi abdal akan abdal. Maknanya dengan sebab beberapa perkara tadi akan menaikkan darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beberapa perkara yang dimaksudkan tadi. Yang pertama, kempiskan perut. Kempiskan perut dengan makna jangan banyak makan. Kempiskan perut dengan makna jangan banyak makan. Banyakkan
berpuasa. Kalau orang yang rajin puasa ataupun kurangkan makan. Kalau makan jangan sampai kenyang. Ikut seperti mana yang Nabi SAW pesankan, itu yang terbaik lah. Berhenti sebelum kenyang. Makan sewaktu lapar. Lagi tak lapar jangan makan. Tapi kita dah buat jadual tetap. Mesti makan pagi, mesti makan tengah hari, mesti makan malam. Ada pun yang Nabi SAW sarankan, kalau tak lapar jangan makan. Kalau tak lapar jangan makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang Nabi cadangkan. Bila dah Nabi SAW yang cadangkan, sudah tentulah itu yang terbaik sekali. Itulah yang terbaik sekali. Itu yang terbaik sekali. Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang pertama. Kerana bila perut kita tu tidak berisi penuh dengan makanan, dia akan menyebabkan tubuh kita jadi ringan nak melakukan ibadat. Dia jadi ringan nak buat ibadat. Itu kelebihan berlapar tadi. Dia memberi kesan, mana-mana orang yang suka berpuasa, Allah akan bagi taufik kepada anggotanya untuk melakukan ibadat. Dia jadi rajin, dia jadi seronok, dia jadi ringan nak buat ibadat. Sebaliknya bila perut kita penuh dengan makanan, anggota kita jadi lemah lesu nak melakukan ibadat, tetapi bersemangat untuk membuat yang sia-sia. Itu kalau kenyang, dia jadi kuat buat benda sia-sia. Kalau lapar, dia jadi kuat buat ibadat. Itu hikmah, itu kekuasaan Allah. Jangan dipersoal, jangan dipertikai. Jangan dipersoal. Itu kekuasaan Allah, itu kebijaksanaan Allah. Mana orang yang suka berpuasa, Allah akan bagi taufik ibadat atau ibadat anggotanya melakukan ibadat. Kita tengok bulan puasa, rajin beribadat. Padahal perutnya dah lapar, yang tak pernah ke surau, tak pernah pegang Quran, tak pernah witir, tak pernah tahajud. Nampak tak? Yang tak pernah solat jemaah, solat berjamaah. Dia rajin buat ibadat, berkah daripada puasa. Tapi bila habis puasa, dia jadi lemau, lesu, lembik nak buat ibadat. Dia jadi seronok pula nak buat benda yang sia-sia. Itu hikmah puasa. Kemudian dan kedua perkara yang nak kena ada pada diri orang yang ibadat sepatutnya. Yang pertama tadi, dia tak banyak makan. Dia banyak berlapar dengan makna tak makan, kurangkan makan, ataupun dia berpuasa. Ataupun yang keduanya, diam. Dia jaga lidahnya. Dia tak bercakap melainkan benda yang memberi manfaat. Kalau benda manfaat, boleh cakap banyak. Kalau benda sia-sia, jangan cakap banyak. Sebab bila perkataan banyak ni akan jatuhlah kepada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Bila kesalahan, dia jadi dosa. Bila banyak dosa, neraka lah tempat yang terlebih utama sekali. Kena banyak berdiam. Kena banyak diam. Jangan banyak bercakap. Kecuali nak cakap benda baik, benda manfaat, itu boleh. Tak berhenti pun tak. Daripada pagi sampai ke malam menyampaikan ilmu, berkongsi nasihat contohnya daripada pagi sampai ke malam. Boleh. Yang disebut diam ni, diam dari bercakap yang sia-sia. Lebih-lebih lagi perkataan yang haram, itu wajib diam. Wajib diam, wajib menahan lidah daripada berkata perkataan yang haram, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, batu api. Mengadu domba ni batu api, mudah kita nak faham. Kita pindah-pindahkan perkataan, pindahkan, mengadu sini, asbab daripada perkataan yang diadu-adu, yang dipindah-pindahkan tadi, orang jadi bergaduh, orang jadi berkelahi, orang jadi bersangka jahat sesama sendiri. Itu perkataan haram, itu wajib diam, bukan sunat diam ataupun harus diam. Itu wajib kena diam. Wajib kena tahan lidah daripada bercakap. Ada pun perkataan yang sia-sia kena kawal, bukan tak boleh cakap, boleh, jangan terlalu banyak yang sia-sia.
Yang terbaiknya gantikan perkataan yang sia-sia itu dengan perkataan yang memberi faedah, yang mendatangkan pahala, nasihat, perkongsian ilmu yang bermanfaat. Itu tak apa. Itu tak apa. Kerana memberi faedah akhirat kita. Dan ketiga, kata Sahlun rahimahullah taala tadi, menjauhkan diri daripada makhluk, dengan makna kena beruzlah. Beruzlah, mengasingkan diri daripada makhluk. Apa tujuan melarikan diri daripada makhluk ni? Beruzlah, apa tujuannya? Supaya kita boleh menumpukan diri terhadap ibadat diri kita sendiri. Kerana kalau kita bersibuk berbimbang pagi, petang, siang dan malam nak meraihkan makhluk, kita tidak akan ada waktu untuk memperbetulkan ibadat dan akhirat kita. Percayalah ni tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu bapa yang hadir malam ni, takkan boleh duduk di sini seandainya kalian tidak mengasingkan diri daripada makhluk tadi. Daripada pagi sampai ke malam nak campur dengan orang, nak berkawan, nak berjumpa, nak bersembang je. Makna memang takkan boleh kita nak duduk dalam majlis ilmu. Pagi tadi jumpa kawan, tengah hari jumpa kawan, patang lepak dengan kawan, malam keluar dengan kawan. Jadi bila ada masa untuk kita nak datang majlis ilmu, nak belajar tentang amal ibadat, nak baiki amal ibadat. Sebab tu perlukan uzlah, maknanya mengasingkan diri kita daripada makhluk pada waktu-waktu yang tertentu, supaya boleh kita menumpukan kepada ibadat kita. Jadi uzlah, jangan lupa tajuk uzlah, mengasingkan diri. Kita ni tak boleh nak tinggalkan makhluk. Kita kena duduk dalam makhluk, duduk campur gaul dengan masyarakat, tetapi ada pantang dia. Apa pantang-pantang yang ulama ajar? Supaya meskipun tubuh badan kita duduk bercampur gaul dengan manusia, hakikatnya dia adalah orang yang beruzlah, dia orang yang mengasingkan diri. Walaupun pada zahir dia campur dengan orang, dia campur dengan manusia, dia campur dengan masyarakat. Sebenarnya yang bercampur dengan masyarakat tadi tubuh badan dia sahaja. Adapun hatinya sentiasa dengan Allah, hatinya sentiasa dengan ibadat, hatinya sentiasa dengan akhirat. Cuma tubuh badan dia saja. Tubuh badan dia duduk campur dengan manusia, hatinya tidak. Baik, yang pertama kata ulama, orang yang nak beruzlah dalam keadaan dia duduk dalam manusia ni, duduk dalam bercampur dengan masyarakat manusia ni, dia kena bercampur manusia dalam hal yang baik-baik. Hal yang baik-baik turut serta. Hal yang baik-baik boleh join. Hal yang baik-baik boleh campur, boleh duduk sekali. Dalam hal yang baik-baik boleh bantu. Apa natangnya lalu tu? Campur dalam hal yang baik-baik. Majlis ilmu campur orang, solat jemaah campur orang, kenduri kendara yang baik-baik campur orang. Kemudian kalau benda sia-sia jangan campur. Benda sia-sia jangan campur, asingkan diri, larikan diri, jauhkan diri. Benda yang haram jauhkan diri, benda baik campur. Itu cara dia. Kemudian selebih daripada itu kita tumpukan kepada tanggungjawab kita. Contoh kita sebagai ketua keluarga, keluar cari nafkah itu wajib. Keluar pagi, balik petang. Itu dah memang tanggungjawab kita, cari rezeki kerana nak mempermudahkan urusan ibadat kita dan ahli keluarga kita. Jadi keluar cari rezeki daripada pagi sampai petang contohlah. Kemudian malam dia keluar cari ilmu, campur orang. Bila dia keluar cari ilmu, dengan sendiri dia akan campur manusia juga. Dia campur manusia, tapi dalam keadaan yang baik-baik saja. Benda yang lagu-lagu dijauhkan diri. Sebenarnya orang yang macam ni termasuk dalam golongan orang yang uzlah. Dia masuk dalam kumpulan orang yang beruzlah, yang mengasingkan diri daripada makhluk. Antara maghrib, isyak contohnya, dia asingkan diri dia daripada makhluk, supaya dia boleh belajar, menuntut ilmu yang fardu ain, supaya dia semakin faham, pandai, selok-belok melakukan ibadat, supaya dia boleh baiki ibadat dia berpandukan ilmu yang dia pelajari. Jadi kena uzlah.
Jangan tak ada uzlah, jangan tak ada asingkan diri. Kita mengasingkan diri daripada manusia bukan kerana memandang diri kita lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Itu salah. Itu salah. Kalau seandainya kita mengasingkan diri, meninggalkan kawan-kawan kita dengan niat ataupun disebabkan kita merasakan yang diri kita lebih baik daripada mereka, itu dosa. Itu salah. Mana kena betulkan niat kita. Betulkan niat kita mengasingkan diri bukan kerana merasakan, bukan kerana kita mulia, lebih mulia, lebih taat, lebih soleh, lebih solihah berbandingkan manusia lain, kawan-kawan. Dah, kita mengasingkan diri supaya nak memperbaiki amalan kita, nak menumpukan perhatian pada persiapan akhirat kita, bukan kerana merasakan diri kita lebih baik daripada kawan-kawan sebab tu kita tinggalkan kawan-kawan. Bukan. Kita asingkan diri sebab ada urusan kita, urusan akhirat kita yang perlu kita buat, yang tak boleh kita nak buat apabila bercampur dengan manusia. Tak boleh, kita kena lari, tinggalkan mereka seketika. Nanti kemudian jarang-jarang boleh jumpa kawan-kawan tadi, boleh jumpa kawan-kawan tadi, berziarah, bertanya khabar untuk mengeratkan silaturahim, supaya kawan-kawan tidak jadi berasa hati dengan kita. Kalau tak, nanti kawan-kawan rasa berasa hati, mentang-mentang dah mengaji sekarang tak nak dah jumpa kita orang. Jangan. Mana sesekali jumpa dengan tujuan nak mengeratkan silaturahim, boleh supaya menjinakkan hati kawan-kawan dengan kita, supaya kawan-kawan jadi seronok dengan kita. Jadi bila kawan-kawan seronok dengan kita, mudah kita nak mengongsikan benda yang baik-baik. Begitu. Itu cara dia. Di antara cara dia. Jadi menjauhkan diri daripada makhluk. Ada masa kena tinggalkan makhluk, ada masa kena tinggalkan makhluk. Supaya kita boleh menjalankan tanggungjawab kita. Dan keempat, berjaga malam. Berjaga malam ni ibadatlah, untuk tujuan beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata waktu siang, dia kata kalau aku tidur waktu siang, aku tak akan dapat menunaikan tanggungjawab bersama manusia. Kalau aku tidur siang, aku tak akan dapat melakukan menunaikan hak-hak rakyat dia. Jadi waktu siang dia tak boleh tidur, kerana ada urusan-urusan dan tanggungjawab dia bersama manusia. Dia kata kalau aku tidur waktu malam, hilang waktu untuk aku beribadat kepada Allah. Lepas tu dia kata apa? Jadi bagaimana untuk aku tidur di antara dua waktu ni? Bila waktu yang aku nak kena tidur di antara siang dan malam ni? Bila waktu yang aku boleh tidur, kata Sayyidina Umar. Maknanya dia tak tidur. Kalau tidur siang, hilang hak rakyat dia. Kalau tidur malam, hilang hak ibadat dia dengan Allah. Sebab tu Allah jadikan malam ni sebenarnya waktu khusus untuk ibadat malam. Sebab malam, biasa ghalibnya kebiasaannya kita akan berurusan dengan makhluk manusia pada waktu siang hari. Malam dah habis dah. Malam dah tak ada dah hubungan dengan makhluk dah. Dah habis dah urusan kita dengan makhluk dah. Jadi malam itulah waktu beribadat kepada Allah Ta'ala, menumpukan ibadat untuk persiapan akhirat kita. Seperti mana yang dilakukan oleh para orang-orang soleh begitulah. Ulama-ulama dulu, wali-waliullah dulu, dia berusaha, dia mencari rezeki. Siangnya dia berniaga. Contohnya siangnya dia berniaga, yang jual kayu api, yang jahit kasut, macam-macam. Jual kitab dan sebagainya. Tapi malam masa dia dengan Allah, malam masa dia dengan Tuhan, malam masa dia dengan untuk urusan akhirat dia. Siang urusan makna nak mencari kehidupan keduniaan tadi. Pun atas niat nak buat ibadat juga. Jadi siang ni berusaha mencari rezeki, malamnya untuk ibadat. Kita siang kita dengan makhluk, malam kita pun dengan makhluk juga. Daripada pagi sampai ke petang, sampai ke maghrib dah jumpa manusia macam-macam, jumpa kawan-kawan. Malam pun nak jumpa manusia lagi, nak lepak-lepak lagi dengan kawan-kawan kita.
Dah bila masa kita dengan Allah? Bila masa kita dengan Allah? Bila masa kita nak mengaji? Bila masa kita nak ambil tahu, nak dengar tentang halal haram? Bila waktu kita nak mengenal Tuhan, nak mempelajari ilmu supaya kita mengenal Allah? Sebab tu kita kena bijak membahagikan waktu. Bagi orang yang kerjanya malam, maka siang itulah waktu dia nak beribadat. Sebab manusia tak semua kerja waktu siang. Ada yang kerja malam, balik pagi. Ada yang keluar pagi, balik petang. Jadi orang yang kerja pagi, balik petang, malam tu untuk ibadat, untuk akhirat dia. Orang yang kerja petang, masuk petang, keluar pagi, waktu ibadat dia, maknanya siang lah. Maknanya siang tu dah dia kena keluar cari ilmu. Siang tu dia kena keluar cari ilmu. Majlis ilmu ni ada, siang pun ada, malam pun ada. Lebih-lebih sekarang ni tak sempat pergi sebuah masjid ke, contohlah tak sempat langsung, secara online pun boleh belajar juga. Mahu dengan tidak ada. Mahu dengan tidak, Allah dah permudahkan sebenarnya untuk kita umat akhir zaman yang lemah iman ni. Yang lemah iman ni, yang tak berapa rajin nak pergi sebuah masjid ni, banyak halangan. Ada 1000 halangan nak pergi sebuah masjid. Tapi kalau nak pergi tempat selain daripada tu, tak ada halangan. Tak ada halangan. Jadi kita lah nak kena pandai, nak kena bijak. Kita lah nak kena pandai, nak kena bijak, bagikan waktu supaya ada masa kita untuk akhirat kita sendiri. Jadi berjaga malam dengan niat beribadat. Jaga malam dengan buat ibadat lah. Sebab waktu malam ni sunyi dah, tenang, hening, akal fikiran kita, hati kita tak sibuk dah dengan manusia. Jadi sangat-sangat sesuai untuk kita nak mendekatkan diri dengan Allah secara khusus. Lebih menumpukan perhatian, tak ada gangguan, tak sibuk dengan orang. Siang ni payah, kan pas tu orang tu jumpa, pas orang jumpa, orang tu jumpa pula, pas orang. Jadi malam untuk ibadat, adatnya begitu. Jadi bagi orang yang malamnya berusaha mencari rezeki, siang lah, mau tak mau siang lah, dia kena aturkan siang ni supaya boleh beribadat kepada Allah. Kata setengah arifin, kata setengah daripada wali-waliullah, arifin, orang yang mengenal Allah Ta'ala, serta pengenalan diri terhadap Allah Ta'ala itu diserapkan dalam kehidupan dia, dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang takut kepada Allah, malu kepada Allah, gerun kepada Allah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi hasil atau asbab daripada kefahaman, pengertian, pengenalan dia tentang terhadap Tuhan itu menjadikan dia hamba yang memiliki sifat takut terhadap Allah, gerun terhadap Allah, malu terhadap Allah, sayang pada Allah, cintakan Allah, menjadikan dia hamba yang taat kepada Allah, sentiasa melakukan ibadat zahir dan batinnya, bersih zahirnya, bersih batinnya, membuat apa yang disuruh oleh Allah pada zahir dan batinnya, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah zahir dan batinnya. Dalam hatinya sentiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, hatinya tak leka, hatinya tidak lupa, tidak lalai kepada Allah. Atau arifin, orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Kalau kita setakat mengaji tauhid, faham sifat 20, Allah mengetahui, kemudian faham dah ilmu Allah bagaimana begini dan begitu, faham dah Allah Ta'ala tu maha melihat, maha mendengar begini dan begitu, tetapi kita tak dapat serapkan kefahaman kita pada diri kita, dengan makna kita, walaupun dah ada maklumat, pengenalan tentang Allah tadi, tidak memberi kesan kepada kita lebih dekat dengan Allah, lebih malu dengan Allah, lebih takut dengan Allah. Itu tak masuk lagi dalam kata orang yang hakikat, orang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tak masuk lagi. Orang yang mengenal Allah ni pasti dia takut, malu, gerun dengan Allah. Zahirnya, batinnya takut pada Allah, zahirnya taat, hatinya pun taat. Itu sebenar-benar orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hatinya pun tidak ada sangkaan-sangkaan yang jahat terhadap Allah Ta'ala.
sehingga hingga dalam hatinya tidak ada menyimpan perkara yang dibenci oleh Allah, kerana dia yakin sehalus mana pun perkara jahat dalam hatinya tetap diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak berani nak sembunyikan benda-benda kotor, benda jahat dalam hati sekecil apa pun. Itu faedah daripada dia mengenal Allah Ta'ala. Makin dalam pengetahuannya tentang Allah, makin banyak pengetahuannya tentang Allah, akan memberi kesan semakin hebatlah rasa takutnya kepada Allah, memberi kesan semakin banyaklah rasa malunya kepada Allah Ta'ala. Itu kembali kepada pengenalan lah. Makin kenal, makin takut, makin cinta, makin gerun, makin sayang, makin merasakan hebatnya Allah dan sebagainya. Itu kembali kepada pengenalan, pengenalan diri seseorang itu terhadap Allah, mengenal Allah. Sebab itulah mengenal Allah itu hukumnya wajib. Mengenal Allah itu hukumnya wajib, mesti. Kerana takwa, takut kepada Allah itu wajib, bukan sunat. Takut kepada Allah, takwa itu hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib ada takwa dalam hati, wajib ada takut dalam hati terhadap Allah. Kerana daripada takwa itulah yang akan menjadikan hamba tadi taat, patuh, setia, jujur, ikhlas dengan Allah. Tidak ada orang tu ikhlas melainkan dia takut kepada Allah. Seorang itu tidak ikhlas dalam ibadat dia, takkan ikhlas dalam ibadat melainkan dia takut kepada Allah. Seseorang itu selamat hatinya daripada penyakit ujub, riak, melainkan dia itu takut kepada Allah, baru dia boleh selamat. Tidak adalah orang yang ikhlas dalam ibadat melainkan dia orang takut kepada Allah. Tidak adalah orang yang dalam hatinya perasaan ujub, riak, takabur, sum'ah, melainkan dia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang mengenal Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Bukan kata arifin ni, orang mengenal Tuhan ni laki-laki je. Banyak sejarah wali-waliullah di kalangan perempuan. Wali-waliullah di kalangan perempuan. Perempuan tak jadi nabi, tak jadi rasul, tapi boleh menjadi waliullah, kekasih Allah, kata setengah ulama, ataupun menjadi wanita solehah. Wanita solehah mana baiklah tu, wanita solehah. Meskipun dia perempuan, dia ada peluang menjadi wanita solehah, sejahat apa pun dia asalnya. Banyak kan kisah-kisah pelacur jadi wali, pezina jadi wali, minum arak jadi wali. Hidup puluh tahun dengan maksiat, tapi akhir penutup hidupnya menjadi kekasih Allah. Ada yang puluh tahun dalam ibadat, matinya kafir. Na'udzubillah. Puluh tahun buat ibadat, akhirnya mati kafir, mati kufur, mati dengan tak beriman dengan Allah, mati dalam maksiat. Puluh tahun buat ibadat, akhirnya mati dalam maksiat. Puluh tahun buat maksiat, matinya dalam keadaan menjadi kekasih Allah. Sebab itu kita kena berusaha. Kita semua yang tak mati lagi ni, kita semua yang masih diberi umur oleh Allah ni, semua ada peluang nak menjadi kekasih Allah. Semua ada peluang. Cuma kita lah nak kena berusaha, sungguh-sungguh bersihkan hati kita. Sungguh-sungguh kena pantang, insya-Allah, yakin dengan janji dan janji-janji yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha bersungguh, jangan putus asa, jangan putus harap menuntut ilmu agar banyak pengetahuan kita tentang ibadat, supaya kita tahu perkara apa yang mesti kita jauhkan. Kalau kita buat merosakkan amalan kita, belajar makin banyak ilmu kita belajar, makin banyak petunjuk daripada Allah yang kita perolehi. Makin Allah tunjukkan lagi kelemahan kita. Makin banyak belajar, makin banyak kelemahan kita yang akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya makin banyak peluang untuk kita perbaiki. Jadi dalam keadaan tidak sedar, hamba tadi dah banyak berubah lah sebenarnya. Banyak berubah lah.
daripada sebelum dia menuntut ilmu, sejak muda dia menuntut ilmu, makan minggu, makan bulan, makan tahun, dia tak sedar sebenarnya dah dia semakin dekat dengan Allah, dah banyak benda yang dibaiki. Hasil daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, petunjuk-petunjuk yang diperolehi daripada Allah, asbab daripada majlis ilmu tadi. Kalau dulu hatinya begini, sekarang hatinya dah berubah, maknanya semakin baik. Cuma hatinya tadi merasakan makin tak sempurna, makin belajar makin rasa tak sempurna, makin belajar makin rasa banyak buat dosa, banyak buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Faedah daripada ilmu. Jadi apa kata Arifin? Bermula lapar itu kepala modal. Kepala modal, modal lapar, kepala modal. Kami ni Arifin lah. Kata wali-waliullah, berlapar tu modal kami nak buat ibadat. Maksudnya kalau tak berlapar, maknanya tak ada modal nak niaga. Bila tak ada modal nak niaga, tak niaga lah. Bila tak niaga, tak adalah untung. Jadi lapar ni, puasa ni, berlapar ni adalah seperti modal dalam perniagaan akhirat. Di sisi arifillah, di sisi wali-waliullah, berlapar tu modal untuk mereka beribadat. Waktu mereka boleh beribadat sebanyak-banyak mungkin, bermodalkan lapar tadi, bukan bermodalkan duit. Bukan memodalkan duit, memodalkan lapar tadi. Jadi kalau orang tanya apa modal nak beribadat, modal perniagaan akhirat apa? Berlapar modal ni. Dengan lapar tadi tubuh badannya jadi ringan nak buat ibadat, jadi seronok nak buat ibadat. Dia buat ibadat pun tak ada gangguan, tenang je. Kalau perut kita penuh kan, resah gelisah kita nak buat ibadat, mengantuk lah, sakit perut lah, wuduk tak tahan lama lah, bisa-bisa perut, pedih perut. Jadi tak tenang lah nak buat ibadat. Sikitlah ibadat. Dan maknanya bahawasanya barang yang hasil bagi kami daripada selesai, mana dapat melakukan ibadat dengan sempurna dan sejahtera ibadat, dan ibadat dan manis dan ilmu yang nafi' tadi bermanfaat dengan sebab lapar. Sebab lapar tadi, dengan sebab lapar tadi kata arif billah ni, mereka dapat menunaikan ibadat, menyelesaikan ibadat dia, menunaikan ibadat seperti yang disuruh oleh Allah. Kemudian selamat ibadat dia tu, amal itu sejahtera, mana amalnya selamat daripada binasa, daripada rosak. Kemudian dengan sebab lapar tadi dia boleh melakukan ibadat dengan makna membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, membuat benda yang wajib, membuat benda yang sunat-sunat, menjauhkan benda haram, menjauhkan diri pada benda makruh. Kemudian dengan sebab lapar tadi dia merasakan manis. Bila kata manis ni sedap, bila kata sedap ni seronok. Maknanya dengan sebab lapar tadi dia rasa seronok dalam ibadat. Bila rasa seronok, dia akan selalu ulang. Ini rahsia orang yang istiqamah dalam ibadat. Kenapa orang ni boleh tetap melakukan ibadat? Sebab dia ada rasa seronok kat situ. Peringkat kita ni bukan seronok. Kita ni masih dari dalam iman paksaan lagi. Kita ni masih lagi duduk dalam kategori iman paksaan, ibadat paksa. Sebab tu bila kita habis dia buat, kita rasa lega. Lega lah semayang aku. Lepas tu azan balik. Azan balik. Bukan tadi dah azan ke? Asal selalu ke azan kan? Kita jadi peranjat. Bukan tadi dah azan ke? Ni azan mana pula? Maghrib dah. Sebab asal tadi kita rasa paksaan tu, yang bila lepas buat dia lega. Lega. Macam lepas rantai lah. Lega. Tiba azan. Macam Allah, tu jauh lagi diri kita. Orang yang rasa manis ni lepas solat, bila nak asar, bila nak maghrib ni, tak sabar ni, bila nak maghrib ni, bila nak isyak pula ni. Tu peringkat orang yang dapat manis tadi. Kita ni paksa. Nak mengaji paksa, nak mengajar paksa, nak semayang paksa. Sebab tu kalau dapat WhatsApp, malam ni kelas ditangguhkan, hooray.
Gitu. Sebab apa? Oh lega, tak ada kerawalan ni. Paksaan. Ngaku sudahlah. Baik kita mengaku daripada tak mengaku. Apa tak? Iman paksaan. Tapi bagi orang yang dah dapat kemanisan tadi, bila dia tak dapat buat, dia rasa sedih, dia rasa kosong, dia rasa sedih, dia rasa tak seronok. Dia rasa tak seronok. Rasa betul-betul, bukan buat rasa tak seronok, nak nyedapkan hati. Nak nyedapkan hati. Memang dia tak seronok. Dia sedih. Tu dia. Modal dia apa tadi? Lapar. Dengan lapar tadi dapat rasa seronok buat ibadat. Bila seronok dia buat lagi tak puas dia. Itu yang kita rahsia. Itulah rahsia di antara orang yang wali-waliullah tu. Kadang bila kita baca dia orang punya kisah-kisah ibadat, daripada pagi sampai ke pagi beribadat. Tu macam mana boleh macam tu? Dia manusia sama macam kita. Nafsunya sama macam kita, akalnya sama macam kita, tubuhnya sama macam kita. Tapi kemampuan dia melakukan ibadat tu, dia boleh istiqamah tu. Sebab apa? Ada kemanisan yang dia dah dapat daripada ibadat dia. Tapi cerita bab manis, sedap, lazat ibadat ni bukan boleh dapat dalam 5-6 tahun. Bukan boleh dapat dalam 7-8 tahun. Makan tahun. Makan tahun. Jangan kita ingat kita ngaji 5-6 tahun, 7-8 tahun dah duduk majlis ilmu, kita dah dapat kemanisan. Belum pasti lagi. Allah nak uji sejauh mana kecekalan hati dia beribadat, baru Allah bagi. Bukan tiba-tiba Allah bagi. Allah uji dulu, nak tengok kebenaran hatinya, kesungguhan dia nak mencari redha Allah. Allah uji dengan pelbagai halangan, nak tengok dia bersungguh ke dia putus asa. Dia bersungguh ke dia putus asa. Sebab tu hati kita kena sentiasa berharap dengan Allah. Sebab tu hati kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jangan sangka jahat dengan Allah, sangka baik. Kemudian daripada lapar tu juga dia mendapat ilmu yang nafi'. Ilmu bukan sekadar kefahaman, pengetahuan, tapi nafi'. Apa maksud nafi'? Digunakan. Ilmu-ilmu yang dia dah belajar tadi dapat diamalkan. Itu maksud ilmu yang nafi'. Ilmu yang memberi faedah, makna dia belajar daripada kefahaman tadi, dia boleh gunakan apa yang dia dah tahu, yang dia dah faham, memperbaiki amalan dia. Contoh dia dah tahu dah tentang tadi masalah contoh bercakap benda yang sia-sia. Dia dah tahu dah, maknanya daripada bercakap yang sia-sia, ulama pesan baik gantikan dengan tasbih, dengan solawat, dengan istighfar, dia akan jadi pahala. Contoh. Maka lepas daripada tu dia akan beramal. Dia dah kurang cakap benda yang sia-sia. Cakap tapi kurang, tak seperti dulu. Dia dah banyak mengeluarkan perkataan yang baik-baik, yang bermanfaat. Itu namanya beramal dengan apa yang dia dah tahu. Itu ilmu manfaat dah tu. Kalau tak, ilmu yang tidak manfaat. Mana contohnya ilmu yang tidak bermanfaat? Pelbagai benda kita tahu, pelbagai benda kita faham. Kalau sebut selok belok ilmu ibadat, semua kita tahu, semua kita faham, tapi kita tak boleh nak amalkan dalam diri kita. Tak boleh nak amalkan pun. Kalau maksiat tak boleh nak tinggalkan pun maksiat tu. Kalau ibadat tu kita tak boleh nak buat, padahal kita tahu dah tak boleh nak buat itu. Itu tanda-tanda ilmu yang tidak memberi manfaat. Wal'iyadzabillah min dzalik. Minta dijauhkan oleh Allah. Minta dijauhkan oleh Allah daripada kita ni dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Kita nak ilmu manfaat. Makin belajar, makin baik hubungan kita dengan Allah. Makin banyak yang kita tahu, makin malu dengan Allah, makin takut dengan Allah, makin gerun dengan Allah, makin baik dengan makhluk. Itu faedah kata. Itu faedah. Makin dia banyak belajar, makin dekat hubungan dia sesama makhluk, makin dieratkan silaturahim, makin hormat orang lain. Itu faedah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dengan sebab lapar dan sabar atasnya Allah Ta'ala. Dengan sebab sabar atas lapar tadi. Yang keempat, perkara Allah SWT beberapa perkara tadi yang berhimpun segala kebajikan pada dia. Yang keempat, yang pertama, kempihkan perut. Kempihkan perut maknanya kurangkan makan.
Jangan banyak makan. Yang kedua, banyak diam. Makna banyak diam daripada perkataan yang sia-sia dan haram. Adapun perkataan baik, jangan diam, wajib cakap. Sampaikan, kongsikan. Itu kalau perkataan manfaat. Yang kata diam ni daripada perkataan yang sia-sia ataupun lebih-lebih lagi yang haram, itu kena diam. Yang ketiga, jauhkan diri daripada makhluk. Mana ada masa kena uzlah, asingkan diri daripada makhluk, kerana ada urusan ibadat kita dengan Allah yang perlu kita buat. Tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Ya, ibadat untuk diri kita sendiri. Yang keempatnya, berjaga malam. Gunakan malam tadi untuk beribadat, mendekatkan diri dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Contohnya, ikutlah, berzikir ke, baca Quran ke, selawat banyak-banyak ke. Yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad, hati. Ni yang keempat ni, Ataf cerita dulu tu. Makna kena dalam ibadat kena jaga mata yang pertama, yang kedua kena jaga lidah, yang ketiga kena jaga perut, yang keempat kena jaga hati. Kena jaga hati kita dengan makna jaga hati kita daripada dihinggapi penyakit-penyakit hati. Kena jaga daripada benda-benda yang merosakkan hati kita. Di antara benda yang merosakkan hati kita ni, perkataan yang kita dengar. Ini lagi cepat ni perkataan ni. Jangan main-main perkataan ni. Kata ulama, perkataan yang didengar ni sama macam makanan. Makanan ni ada baik, ada tak baik. Makanan ada yang sihat, ada yang beracun. Begitulah juga perkataan. Kalau masuk kat telinga kita ni perkataan yang beracun, dia akan memberi kesan tak baik pada hati. Sebab tu kena tapih juga ni. Nak dengar ni kena tapih. Kalau orang kata nak cerita sikit, cerita pasal apa? Nak cerita pasal apa? Cerita pasal hal orang, minta maaf, tak nak dengar. Tak nak dengar, minta maaf, tak nak dengar. Sebab apa? Dia akan memberi kesan tak elok pada hati kita. Setiap perkataan yang haram didengar, haram dituturkan. Setiap perkataan yang haram didengar, haram disampaikan. Ataupun sebaliknya, setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Jadi kita boleh kiaskan, setiap perkataan yang haram ditulis, haram dibaca. Sebab tu kalau WhatsApp ke apa benda yang tak elok tu, padam terus, jangan baca. Sebab kalau baca menyakitkan hati. Kadang-kadang ada orang tulis pada kita benda macam-macam, cerita umpatan macam-macam, kita dah tahu dah. Tengok sekali lalu nak cerita hal orang, padam terus. Sebab kalau baca terus, akan ada penyakit dah pada hati kita. Mesti tak banyak sikit akan mudarat hati kita. Na'udzubillah. Kalau nak cakap, ni Ustaz ada benda nak cerita sikit lah. Cerita hal apa? Hal apa nak cerita? Adalah ni si Anu tu gini-gini. Siap. Jangan. Tak nak dengar. Lagi selamat tak ada. Kita daripada hormat orang tu, nanti bila dengar perkataan entah ya tidak, kita dah jadi hilang hormat. Cerita entah betul entah tidak. Betul? Akhir zaman ni orang yang takut pada Allah tak berapa nak ramai dah. Orang yang nak jaga lidah tak beramai. Jadi waspada. Kita pun kena waspada. Waspadalah. Kalau nak menyampaikan, contohnya nak menceritakan hal orang yang dibenarkan dalam Islam, boleh. Kalau semata-mata nak bagi tahu je, semata nak bagi tahu je, tak ada niat nak mentaslih, nak memperbaiki, itu haram, tak boleh. Itu namanya mengumpat yang dosa besar, yang menghapuskan pahala amal. Sebab tu belajar bab mengumpat tu, ada mengumpat yang diharuskan, ada mengumpat yang diharamkan. Jaga hati kita ni, banyak benda. Maka memadalah kamu bahawasanya hati tadi asal sekaliannya. Jika binasanya hati, binasalah sekaliannya. Dan jika baiknya hati, baiklah sekaliannya. Jadi bila hatinya baik, baiklah anggotanya, baiklah matanya, baiklah telinganya, baiklah lidahnya, baiklah perutnya, baiklah faratnya, baiklah kaki tangannya, baiklah akhlaknya, baiklah adabnya. Bila hati dia baik. Kalau hatinya jahat, hatinya kotor, hatinya busuk, akan mengkotorkan matanya, mengotorkan telinganya, mengotorkan lidahnya. Jadi tidak ada istilah mulut jahat, hati baik. Tak ada.
Itu fahaman sesat. Itu fahaman sesat. Mulut jahat, hati baik, itu fahaman sesat. Jangan beramal dah, buang dalam laut. Buang dalam laut. Jauh-jauh, ikat dengan batu, baling dalam laut. Sebab kita beramal dengan perkataan itulah yang kita tak nak jaga mulut kita. Sebab kita kata aku ni mulut je macam ni, hati aku baik. Nampak tak? Tak ada. Salah-salah, menyalahi syariat dah. Menyalahi apa yang Nabi sampaikan. Nabi kata hati baik, zahirnya akan baik. Zahir baik, tanda hatinya baik. Jadi kalau mulut suka maknanya contohnya cakap benda-benda yang tak sepatutnya, keluarkan perkataan yang tak sepatutnya, cakap dengan mak ayah meninggi-tinggi suara, cakap dengan lelaki tinggi-tinggi suara, hati baik, dah bohong. Kalau hatinya baik, dia akan cakap penuh dengan akhlak dan adab yang baik. Hatinya kata cakap gini, hatinya nasihat, cakap begini, cakap dengan nada begini, guna ayat yang begini. Tapi kalau hatinya jahat, tengking. Tengking lagi kau kata dia. Hati dia kata, tengking lagi kau. Dia pun siap. Beranjat laki. Tak jadi balik rumah, keluar balik. Laki dia baru nak keluar minum teh, kata, mana? Tak, tengok slipper. Bukan nak keluar, tengok slipper. Tak jadi keluar, takut dengan bini. Jadi itu ada kata awak saya macam tu, tapi hati saya baik, tak bohong. Kalau hatinya baik, dia akan cakap dengan adab sopan akhlak yang mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan semakin dekat dengan nak mati, semakin baik hati kita, semakin bersih hati kita, semakin makin baik amal ibadah kita, makin banyak amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan keberkahan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah doa-doa daripada guru-guru kita, alim ulama yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya, tidak kira siapa pun yang baru dalam ibadat, yang lama dalam ibadat, yang baru dalam majlis ilmu, yang dah lama, semua tak peduli. Semuanya tak peduli, tua muda, lelaki perempuan, siapa pun tak peduli. Mudah-mudahan semuanya dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah, mendapat rahmat dan redha daripada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa, selalu, seringkali dipilih, dijemput oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, keafiatan yang baik, yang sempurna untuk kita melakukan ibadat. Mudah-mudahan kalian semua dimurahkan rezeki oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, makin kaya, makin mudah nak beribadat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipelihara anak isteri kita, keturunan kita daripada terpedaya terikut dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Dan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang cucu cicit yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa, ibu bapa yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah permudahkan urusan mati kita. Mudah-mudahan sekalian kita diberi rezeki oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan dihimpunkan nanti kita di hari kiamat bersama para nabi, para rasul, wali-waliullah, para syuhada. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurbatin lana fi dinina ma hal qudri wa thawdaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Astaghfirullah.